Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita pada hari ini kelas matematik tingkatan 1 bersama Cikgu Liza. Okey, boleh buka buku teks. Muka surat 250. Jadi hari ini apa kita nak belajar? Kita nak mengenal pasti sama ada suatu objek adalah unsur kepada suatu set mewakilkan hubungan tersebut dengan simbol. Okey, jadi kita pergi apakah unsur dalam satu set? Yang ni awak kena faham kan. Kita buka buku teks surat 250, kita tengok buku teks saja. Okey, unsur-unsur dalam satu set ditarifkan mengikut ciri-ciri yang tertentu. Setiap unsur mesti memenuhi syarat set yang ditarifkan. Okey, kalau kita lihat sini dia kata misalnya set A, okey, set A ialah buah-buahan tempatan di Malaysia. Durian ialah buah-buahan tempatan, betul? Durian adalah buah-buahan tempatan. Okey, ini betul. Okey, durian ada. Maka durian adalah unsur bagi set A. Jadi durian ialah unsur bagi set A. Jadi apa yang kita nak guna? Takkan kita nak tulis panjang-panjang durian ialah unsur bagi set A. Panjang. Jadi untuk itu kita gunakan simbol ini. Untuk apa? Untuk mewakili unsur bagi set itu. Set apa? Set itu kita kembali kepada buah-buahan tempatan di Malaysia. Jadi kita tulis, cara penulisan dia adalah seperti ini. Durian, letak simbol ni adalah unsur bagi set A. Boleh? Durian ialah unsur bagi set A. Okey, kita bagi cari contoh lain, iaitu apple. Adakah apple buah-buahan tempatan? Bukan. Apple bukan unsur bagi set A. Kenapa bukan? Sebab apple bukan buah-buahan. Bagi buah-buahan tempatan, okey? Apple bukan buah-buahan tempatan dekat Malaysia ni. Jadi kita buat macam mana cara penulisan dia? Kita buat macam gini. Simbol dia. Apple bukan unsur kepada A. Kalau unsur simbol dia macam gini. Jangan salah tulis pula. Okey, kalau bukan unsur, simbol dia sama juga. Yang ni. Sama juga tapi ada simbol ni. Tambahan dia. Boleh kelas? Okey, saya ulang. Ini adalah simbol unsur kepada. Dan ini adalah bukan unsur kepada. Okey, nampak perbezaan itu? Dia tambahan dia cuma, apa dia? Selang ni. Silang ini adalah tambahan dia. Okay, sampai situ faham? Okay, faham mudah kan? Okay, kita pergi pada contoh. Samalah, macam saya bagi contoh selalu. Okay. Unsur-unsur ditarifkan mengikut ciri-ciri tertentu. Ini yang saya terangkan tadi. Jika set A ialah buah-buahan tempatan di Malaysia, jadi durian ialah unsur bagi A dan apple bukan unsur bagi A. Okay, itu awak kena fahamkan. Mesti faham. Okay, kita cuba buat latihan simple ni. Untuk awak nak faham lagi. Lengkapkan dengan simbol unsur atau bukan unsur. Okey, dia kata set A ialah negeri-negeri di Malaysia. Okey, negeri-negeri di Malaysia. Okey, adakah Johor adalah negeri bagi Malaysia? Ya, Johor adalah negeri di Malaysia. Jadi kita buat simbol ini. Langkawi bukan negeri ya. Okey, Langkawi negeri dia apa? Langkawi dia Kedah. Jadi dia bukan negeri walaupun Langkawi berada di Malaysia. Jadi kita buat simbol ni. Tambah singkang. Okey, Putrajaya pun bukan negeri. Dia wilayah. Okey, Selangor negeri ke tidak? Negeri dan dia adalah negeri di Malaysia. Okey, kita buat simbol tu. Okey, salah tu. Jangan salah Salah simbol dia nampak E macam itu pula. Okey, salah lah. Ini simbol dia. Okey, sampai situ. Ada tak nak bertanya? Boleh PM saya ya. Okey, kita pergi pada nombor 2. Diberi X ialah nombor perdana. Apa itu nombor perdana? Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibagikan dirinya sendiri dan 1. Dia bermula dengan nombor berapa? Mula dengan nombor 2. Okey, sekarang dia kata, ialah nombor perdana. Itu syarat dia yang pertama. Syarat dia yang kedua, dia mestilah antara 0 dengan 2
Okey, adakah 5 nombor perdana? Ya, 5 nombor perdana. Jadi kita buat ada 5 adalah unsur bagi P. 8 nombor perdana bukan. Jadi kita buat simbol 19. Ya, jadi 19 adalah unsur kepada P. Okey, ada pertanyaan boleh pergi mesej saya. Adakah 6 adalah nombor perdana? Bukan. Okey, jadi bukan unsur kepada set B. Buat simbol macam itu. Okay, saya bagi lagi satu contoh. Okey, C. Okey. Diberi P ialah nombor ganjil dan apa? Dan mestilah antara 0 dengan 50. Okey, nombor ganjil. Apa itu nombor ganjil? Masih ingat lagi? Okey, boleh cek balik apa nombor ganjil. Okey, nombor ganjil ni senang. Kalau kita bahagi dengan 2, dia ada titik perpuluhan ataupun dia ada baki. Jadi kita katakan dia nombor ganjil. Okey, adakah 8 adalah nombor ganjil? Bukan. Jadi kita punya simbol senang, bukan unsur kepada 17. Ya, jadi 17 adalah unsur kepada P. 63 ya nombor ganjil. Jadi unsur kepada P. Okey, boleh? Okey, saya rasa sampai ABC tu dah boleh lah. Kita pergi pada contoh 2. Tandakan right bagi hubungan betul atau tidak bagi hubungan berikut. 3/7 pecahan wajar. Ya ataupun tidak? Ya. Nombor 1 ialah nombor perdana? Bukan. Nombor perdana bermula dengan 2. 100 adalah kuasa 2 sempurna. Okey, bukan unsur kepada 2 sempurna. Tengok perhatikan ni. Bukan unsur kepada kuasa 2 sempurna. Betul ataupun salah? Salah. 100 adalah kuasa 2 sempurna. Jadi salah. Okey, 79 adalah gandaan bagi 3. Bukan gandaan bagi 3 unsur ataupun tidak. Dia kata sini 79 bukan unsur bagi gandaan 3. Ya ataupun tidak? Ya. Betul. Okey, dia kata nombor 3. Isi petak dengan simbol unsur ataupun bukan unsur. Tengok kalau soalan mengenai unsur ataupun bukan unsur, dia simple sahaja. Okey, yang penting awak faham dia punya konsep tu. Adakah hexagon adalah polygon? Ya. Jadi dia adalah unsur. Pisang buah bermusim? Tidak. Setiap hari pun kalau pergi pasar ke, nampak je buah pisang tu. Dia bukan bermusim. Jadi bukan unsur kepada. Okey, yang C. Okey, apa dia? Punca kuasa 5 adalah nombor nisbah? Ya. Okey, 103 adalah sudut cakar? Ya. Okey, awak faham dah dekat situ, tak ada masalah. Kita teruskan lagi. Nak fahamkan awak ni kena banyak latihan ya. Okey, isi petak dengan simbol unsur atau bukan unsur. Okey, X ialah kuasa 2 sempurna. Okey, dan X berada di antara 20 dan 50. Dia adalah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, adakah 4, 16 adalah kuasa 2 sempurna? Ya. Sebab 4 kuasa 2. 4 kuasa 2, 16. Okey, 4 kuasa 2, 16. Jadi adakah dia unsur ataupun tidak? Ya, dia adalah unsur kepada A. Okey, B. Faktor bagi 65. 13 boleh bagi dengan 65 ke? Tak boleh. Jadi bukan unsur. Itu cara nak buat nak jawab soalan. Nombor genap kurang daripada 10. Okey, 7 adakah nombor genap? Bukan. Jadi dah sah dia bukan unsur kepada C.
Okey, buat simbol tu sahaja. Yang penting awak faham penggunaan simbol. Unsur ataupun bukan unsur. Okey, 5. Tentukan sama ada 4 unsur pada setiap berikut. Tentukan sama ada 4 unsur bagi setiap berikut. Ya ataupun bukan. P 1, 2, 3, 4, 5. Adakah 4 adalah unsur bagi set yang berikut? Ya. 4 ada kat dalam P tu kan? Jadi adakah dia unsur? Ya, dia adalah unsur. Jadi kita tulis saja ya. Kalau soalan tulis ya atau bukan, tiba-tiba awak buat right macam gini. Right macam gini kan? Tak memenuhi kehendak soalan. Salah. Walaupun jawapan dia patutnya betul lah kalau ikut logik. Tapi salah kerana tidak mengikut kehendak soalan. Jadi kena faham Kalau dia suruh tulis ya atau bukan, awak kena tulis ya ataupun bukan. Okey. Ialah gandaan bagi 8. Maknanya gandaan tu bermula daripada 8. 8, 16, 24 dan seterusnya. Jadi adakah 4 adalah gandaan bagi 8? Bukan. Jadi 4 bukan unsur. Jadi bukan. Okey. 4 nombor perdana ke? Untuk C? Okey, bukan. Jadi tulis saja bukan. Okey, S ialah faktor bagi 52. Ya atau bukan? Tak tahu macam mana nak buat. Jadi kita nak macam mana cara nak buat? Kita bahagilah. Kita cuba bahagi. Okey, 52 bahagi dengan 4. Jadi sini 4. 1 atas 12. 4 bagi 12. 12 bagi 4, sorry. 12 bagi 4, 3. Jadi 12. Habis. Okey, jadi adakah dia faktor bagi 52? Ya. Jadi tulis ya. Okey, sampai situ tak ada masalah Okey, kita lihat balik buku teks. Muka surat 251. Yang ni tadi saya dah terangkan. Harap semua boleh buat. Muka surat 251. Okey, apa kita nak buat hari ni? Kita nak belajar menentukan bilangan unsur bagi suatu set dan mewakilkan bilangan unsur dengan simbol. Okey, tadi kita dah belajar macam apa itu unsur ataupun bukan unsur. Sekarang kita nak belajar pula bagaimana nak menentukan bilangan unsur. Okey, dengan penggunaan simbol. Okey, kita pergi pada sini. Okey, ni senang je nak fahamkan. Bilangan unsur dalam set P boleh diwakilkan dengan tata tanda. Okey, ni dia punya tata tanda. Kena faham dia ni. N. Okey, tambah N sahaja. Misalnya, dia bagi contoh ni. P sama dengan, P ialah, P sama dengan tu set dia A, B, C, D, E, F. Okey, jadi, dia buat simbol ni. Bilangan unsur bagi P ialah 6. Macam mana dapat 6? Kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's why jawapan kat sini 6. Mudah kan? Tak susah pun. Okey, kita pergi pada contoh. Okey, ini tadi saya dah fahamkan awak. Okey, padankan set dengan bilangan unsurnya hari dalam seminggu. Satu hari ada berapa satu minggu ada berapa hari? 7. Buat sajalah. Bulan dengan 27 hari saja. Ada ke bulan dengan 27 hari saja? Tak ada. Jadi dia so, integer antara negatif 4 dan 7. Okey, katakan awak tak tahu nak buat. Apa jawapan dia? Kalau kita tak tahu nak buat, yang ni saya bagi tahu tips kat awak. Kita tinggalkan dulu. Kita buat yang kita tahu dulu. Katakan kita buat D. Gandaan bagi 5 di antara 10 dan 60. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Saya sambung atas 50, 55, 60. Okey, boleh kira tak situ berapa?
Dia kata gandaan bagi 5 di antara 10 dan 60. Di antara 10 dan 60. Kita mula daripada sini Antara 10 dan 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi jawapan dekat mana? Dekat atas sekali. 9. Jadi integer di antara negatif 4 dan 7 tinggal 1 sahaja kan? Okey, jadi terus jawapan dia. Nampak macam mana cara kita nak buat kalau kita tak tahu jawapan. Tapi ada 4 soalan. Itu cara dia. Okey, sampai situ ada masalah? Tak ada masalah, senang saja. Okey, kita tentukan nombor 2. Tentukan bilangan unsur dalam setiap set. Kita nak kira bilangan unsur. Jadi kita kira je. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Itu kita nak cara kira bilangan unsur. Huruf dalam perkataan wawasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confused? Okey, kita cuba lagi. Huruf dalam perkataan wawasan. Kita kira perkataan wawasan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Jadi kita tulis kat situ, huruf dalam perkataan wawasan ada berapa huruf? Ada 7. Senang saja, yang penting faham huruf konsonan dalam kemahiran. Okey, kalau vokal ialah A, E, I, O, U. Kalau konsonan adalah sebaliknya. Jadi kita kira kat situ. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, selain daripada A, E, I, O, U. Jadi 5, kita tulis saja 5. Warna lampu isyarat, apa dia? Merah, hijau, kuning, biru. Jadi ada berapa warna lampu isyarat? Warna 4. Tulislah 4. Dan seterusnya boleh buat sendiri. Nanti latihan saya bagi. Tak ada masalah. Okey, kita pada nombor 3. Senaraikan semua unsur bagi C. Okey, dia kata C dengan keadaan X, Y. X tambah Y mestilah sama juga dengan 10. Okey. X dan Y ialah integer positif. Dia nak positif sahaja. Okey, berapa tambah berapa akan dapat? 10. Okey, berapa tambah berapa? Okey, 5, 5. Kita senaraikan dahulu. 5. 5. 5 tambah 5, 10. 2, 8. 8. 2. Okey lagi. 2, 8. 8, 2. 6, 4. 4, 6. 4. 4, 6. Itu kalau disuruh senaraikan 3, 7. 7, 3. 3, 7. Sorry, 3, 7. 7, 3. 4 dah tadi, 5 dah. Okey, cukuplah kan. 1, 1, 9, 9, 1. Ada lagi. 1, 9, 9, 1. Okey, kita check. Itu cara kita. Kita nak senaraikan dulu. Okey, 1 ada, 2, 3, 4, 5 dah, 5, 5. 6, 7, 3, 8, 2, 8, 9, 1. Lagi 1, apa dia?
Ada lagi satu. 10. Okey, itu saja. Okey. Okey, yang ni faham integer positif. Okay, jadi kita boleh kira berapa bilangan unsur bahagi set C. Jadi kita kira saja dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi berapa unsur dia? Unsur bagi set C ialah 9. Okey, boleh kan kat situ? Okey, kita bagi banyak contoh. Jadi boleh buka balik buku teks. Okey, last sekali kita nak belajar adalah hari ini untuk membanding, beza dan menerangkan sama ada dua atau lebih set adalah sama dan seterusnya membuat generalisasi tentang kesamaan set. Okey, cikgu. Sebenarnya senang saja buku teks ni. Awak tengok, awak fahamkan dan boleh faham. Okey, katakan set bagi abjad dalam perkataan yang disusun oleh 3 orang murid adalah seperti berikut. Set A Harum, H-A-R-U-M. Set B M-U-R-A-H. Dan set C R-U-M-A-H. Setiap unsur dalam set A, B dan C adalah sama. Maka set A, set B dan set E adalah sama. Dan boleh ditulis A sama dengan B sama dengan C. Maka A sama dengan B. Betul lah, sebab semua sama. A sama dengan C. Atau B sama dengan C. Secara umum, jika setiap huruf dalam 2 atau lebih set adalah sama, semua set itu adalah sama. Dia dah peningkan. Kenapa sama, cikgu? Okey, kita tengok sini. Sini ada H, satu H. Yang B pun ada satu H. C pun ada satu H. Sebab tu dia sama. Okey, kemudian set A ada satu A, lepas satu A. Cuma kedudukan dia je atas depan belakang dia berbeza. A. Tapi huruf dia semua set dalam tu sama. Sama juga. R ada satu. Nampak? Sekarang boleh faham Senang kan? U ada satu. Sebab tu kita katakan dia sama. Sebab tu kita kata A sama dengan B sama dengan C. Okey? Walaupun bila awak baca harum, murah, rumah. Macam lain je cikgu. Tak, kita tengok huruf dalam dia. Sebab tu dia ada koma tu. Ya, kita pergi pada contoh. Mana tadi saya letak? Kesamaan set. Tertib susunan unsur dalam suatu set tidak penting. Sebab tu tadi yang kita pergi pada buku teks tadi yang dia kata harum, rumah. Okey? Dengan apa tadi? Murah. Okey? Jadi susunan unsur dalam suatu set tu tak penting. Huruf tu yang penting. Okey, tengok kita latih diri sekejap. Tentukan sama ada set yang berikut adalah sama atau bukan. Okey? Sama ataupun bukan. Huruf dalam perkataan rajin dan jiran. Sama tak? Ada R, ada A, J, I dan N. Sama. Jadi kita akan buat G sama dengan jangan awak tulis A sama dengan B. Ni dia bagi contoh saja. Tengok huruf yang kat depan tu. Okey, jadi G sama dengan A. Huruf vokal dalam sekolah. A, E, I, O, U. Ada tak? Sama tak? Dia tak kata bilangan huruf vokal lah. Dia kata huruf vokal. Okay, E ada. O ada. A ada. Jadi dua-dua ada. Jadi kita katakan E sama dengan Q. Adakah bahasa kebangsaan sama dengan bahasa Melayu? Ya, bahasa kebangsaan Malaysia adalah bahasa Melayu. Jadi A sama dengan B. And 1, 2, 3, 4, 5. Nombor bulat yang kurang daripada 30. Ada lagi tak nombor bulat yang kurang daripada 30? Ada lagi. Ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada lagi. Jadi M tak sama dengan N. Okey, M dia kata kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 50. Okey, 2 kuasa 2, 4, 3,
9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49. Ya. Jadi F sama juga dengan G. Boleh? Bagi contoh seterusnya. Nyatakan sama ada setiap set berikut adalah set sama ataupun bukan. Nombor genap gandaan 2. Betul lah kan? Okey, jadi P sama. Buat je simbol. Okey, set 0 B. Set 0 tu betul Betul ke? Ada dia tulis macam gini ke? Tak dia cuma tulis macam gini sahaja set 0. Biarkan dalam kosong. Jadi betul ke? Dia dah confused dah kat situ. Okey, sebenarnya dia adalah betul juga. Okey, C. Huruf dalam perkataan hitam, timah. Nak check pun boleh. M. A ada. T ada. I ada. M ada. Jadi unsur. Okey. Cari nilai X jika A sama dengan B. Dia kata A sama dengan B. Jadi dia sama. Okey, jadi kita boleh buat. A sama dengan B. Jadi X sama dengan apa? X sama juga dengan kosong. Okey, yang ini A sama dengan B. Check lah. 7 ada, 4 ada, 6 tak ada. Okey, jadi ini adalah 6. Kita check. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, tak ada. Jadi, jawapan dia 9. 4 kuasa 2, 16. Okey, yang ni. 1 kuasa 3, 1, 2 kuasa 3, 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8. Jadi X sama dengan 8. Nombor genap antara 5 dan 13. Okey, antara 5 dengan 13 apa dia? 5, 6, 7, 5, 6. Lagi apa tadi? Buat kecil sikit lah. 6, 8, 10, 12. Okey, jadi apa yang tak ada X? X tak ada 12. Okey, mudah kan? Yang penting awak faham dia punya konsep, faham dia punya maksud tu semua, jadi tak ada masalah pun. Okey, 4 diberi P sama dengan 73, 13X, 15, 5 dan Q adalah nombor perdana yang kurang daripada 15. Itu soalan periksa biasa macam inilah. Okey, apa tu nombor perdana? Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan 1. Jadi kita senaraikan ke nombor perdana yang kurang daripada 15. Apa dia? Start dengan 2. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Jadi apa yang tak ada kat sini? Okey, kat sini kita dah nampak yang tak ada ialah X. Jadi yang tak ada ialah 2. Jadi P sama dengan Q. Jadi jawapan dia adalah X sama juga dengan 2. Okey, itu saja penerangan saya pada hari ini. Okey, saya harap semua boleh buat latihan. Ada masalah boleh PM saya. Okey, sekian untuk kelas hari ini. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum. Berjumpa lagi untuk kelas seterusnya.